Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan puan, mendengarkan ucapan bicara daripada seseorang itu umpama kita mengikuti suatu lawatan. Dalam konteks pelancongan, kita tahu jadualnya, kita tahu ke mana nak pergi, kita tahu di mana nanti akan berakhirnya perjalanan lawatan kita ini. Begitulah juga dengan suatu bicara ataupun ucapan. Sesebuah ucapan itu harus disusun rapi, dan kemahiran ini, kemahiran yang tahap 2 ini saya letakkan sebagai yang kemahiran yang ke-9 ini, ataupun ini merupakan yang pertama dalam tahap 1 sebenarnya. Alhamdulillah, azan baru saja berkumandang di luar sana yang mengajak kita untuk kita menemukan kejayaan, insya-Allah. Dengarkan azan kalau dapat dengar dalam live ini. Saya dapat dengar daripada corong Masjid UMT. Alhamdulillah, tuan-puan, kita sedang bicarakan umpama mendengar ucapan ini, umpama pergi lawatan dan kita tahu jadualnya, tahu perjalanannya. Itu yang dicoretkan dalam buku ini sambil kita mendengarkan azan, insya-Allah, yang dilaungkan mengajak kita, insya-Allah kita segerakan cepat-cepat untuk kita teruskan tunaikan solat zuhur, insya-Allah. Terima kasih. Kongsikan pada rakan-rakan yang lain sambil-sambil rehat, sambil-sambil ambil air semayang. Ada juga yang mungkin sedang lunch, sedang makan, insya-Allah. Kita kongsi ringkas buku ini. Daripada buku ini yang ke-9 ini adalah Susun Hujah. Susun hujah. Anda pandai susun hujah? Bagaimana susun hujah? Kita kena tahu dulu bagaimana. Pastikan yang pertama, tips yang pertama yang boleh dikongsikan daripada buku ini adalah pastikan ucapan kita ada pembukaannya, ada isi dan ada tutup. Saya ringkaskan dia sebagai BIT. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu sebentar, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita segerakan solat antara inti. Yang pertama tadi tipsnya adalah ada buka, ada isi dan ada penutup yang jelas. Saya letakkan itu sebagai BIT, buka, isi dan tutup. Dari pengenalan dan sampai kita nak hujahkan yang isinya tu, bagaimana penghujahan. Ini adalah kemahiran yang perlu kita garapkan. Bagaimana kita nak susun hujah itu, kita nak kembangkan di hujah yang ringkas. Mungkin kita ada 3 perkara utama yang ingin kita ceritakan, kita ingin bicarakan, kita ingin menjadikan suatu percakapan ataupun ucapan kita. Dan 3 perkara itu, satu perkara bila kita dah masuk topik yang pertama ataupun poin yang pertama itu, kembangkan. Dan bagaimana nak kembangkan, dalam buku ini juga ada beritahu bagaimana kita nak kembangkan ayat itu. Boleh gunakan sistem format. Bernie McCarthy gunakan ini tentang why, what, how and what else. Bagaimana jika, menyuka. Itu boleh belajar tentang format, kan? Kita juga boleh menggunakan soalan-soalan yang selalu disebut sebagai soalan 5 waktu 1 hari, kan? When, what. Itu semua tu lah, ya, yang kita dah biasa tengok. Itu boleh kembangkan kita punya asas penghujahan
kemahiran untuk mengembangkan hujah itu, melihat kepada satu perkara. Poin yang pertama, lepas itu ceritakan tentang what, why, when, who terlibat, apa lagi, where, dah sebut tadi where kan, dan how, how. Banyak yang kita boleh kembangkan, dan ada juga orang menggunakan teknik KICK dan banyak teknik lain yang boleh kembangkan sesuatu hujah. Ini kemahiran yang pada tahap 2 ataupun kemahiran yang ke-9 kalau secara keseluruhan ini. Boleh? Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Ringkasnya, kita mulakan suatu pengucapan, ada mulanya, ada isinya dan ada tutupnya. Mula beritahu apa benda yang kita nak beritahu. Lepas itu, waktu yang hujah ini adalah proses memberitahu apa yang kita nak beritahu itulah. Tadi beritahu apa yang kita nak beritahu. Lepas itu yang kedua ni adalah proses beritahulah. Beritahu kan, 1, 2, 3. Tadi kita kata saya akan beritahu 3 perkara. Okay. Dalam proses hujah itu, perkara 1 adalah ini, perkara 2 adalah ini. Cerita kan, kembangkan hujah itu. Lepas itu yang penutupnya pula adalah kita beritahu apa yang telah kita beritahu. Beritahu mereka semula. Okey, tadi ini nak tutup ni. Maksudnya tadi saya dah beritahu ini dan ini. Boleh. So kemahiran untuk membuka ataupun mengembangkan hujah itu, ia akan terhasil daripada latihan demi latihan yang kita buat berasaskan pada pembacaan dan sebagainya. Kita kena banyak latihan, kita banyak membaca. Satu poin yang kita ada itu kita kembangkan menggunakan teknik mudah tadi tu, teknik T ataupun teknik 5 waktu 1 hari, soalan-soalan, ataupun teknik menggunakan format. Boleh? Alhamdulillah. Dan kembangkan dan akhirnya tutup. Boleh. Ini yang dalam buku ini ceritakan. Alhamdulillah. Sekali lagi, saya Muhammad Syahidul Rahman yang ada pada page Ilmu Bercakap, berkongsi terus untuk kita sama-sama perkasakan kaedah struktur pengucapan awam kita. Boleh? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bagi peluang, tekan butang like, tekan butang share, ataupun komen di situ untuk komen dan share dengan rakan-rakan yang lain pula. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas kesudian untuk kekal di live ini dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain pula, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam siri yang ke-10 pula. Kita bicarakan kemahiran yang akan datang pula, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.